الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi kebetulan kali kita sedang sediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan mut'ah ni sebagai maklumat tambahan untuk kita terpaksa sedia bahan untuk dalam bahasa Melayu ni, kerana kitab berkenaan dengan khusus mut'ah ni ada lebih kurang 9 buah kitab yang ulama tulis secara khusus ni. Cuma saya nak sebut secara ringkas lah pada malam ni, sekadar untuk perbincangan tambahan maklumat. Mut'ah ni boleh katakan kita masyarakat asing hak biasa mari kita tahu dah. Cuma saya nak berkongsi beberapa perkara. Tidak nak beri ta'rif mut'ah dan sebagainya, itu tidaklah. Cuma nak ambil maklumat berkenaan dengan khusus tajuk dia. Kerana hak ni kitab Syekh Malullah ini dia tulis khusus tentang mut'ah ni. Dan buku terbaru dia yang sampai kepada saya, dia buat ensiklopedia 7 jilid khusus berkenaan dengan Syiah dalam pelbagai bentuk ajaran dia. Sangat detail 7 jilid. Ini khusus berkenaan dengan mut'ah. Jadi saya tidak nak baca semua, cuma nak ambil beberapa perkara. Di bawah tajuk Gharaibu wa ajaibul mut'ah inda Syiah, perkara pelik dan perkara ganjil, keganjilan ataupun kita kata benda-benda yang di luar daripada kotak pemikiran yang waras ni, iaitu mut'ah ini mengikut Syiah. Biar kita tahulah. Jadi pertama sekali kita nak tahu juga, sebab dia buat tajuk khusus Jadi mut'ah ni seperti yang kita maklum, mana suatu ajaran yang barangkali tidak ada dalam mana-mana ajaran sesat. Tidak ada. Dalam konsep dia yang lengkap itu, cukup lengkap, sehingga boleh dibukukan. Suatu bentuk perkahwinan yang amat berbeza dengan agama Islam dan amat sama dengan ajaran jahiliyah, ajaran Majusi, Yahudi dan agama-agama yang sudah diselewengkan sebelum risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ambil tengah Jadi bila sebut mut'ah, seperti mana kita maklum, sebab mut'ah ni dia, kalau mengikut ulama kita, tidak mungkin, dia guna istilah gitu, tidak mungkin mut'ah dalam bentuk ajaran dia yang lengkap seperti yang kita perolehi dalam kitab-kitab Rafidah ini, tidak ada Syiah ni, tak mungkin datang daripada Tuhan Rabbul Jalil. Tak mungkin. Tidak ada kemungkinan langsung. Kerana mut'ah ini sangat menghina perempuan, sangat menghina ibu bapa, sangat menghina kaum Hawa ni. Tak mungkin. Baik, kita kata perkara ini perkara yang ganjil, tidak mungkin, tetapi benda ni berlaku secara berleluasa. Di tempat-tempat yang Syiah tu kuat berlaku. Di Malaysia kita ni pun berlaku, memang berlaku. Dan saya ada pengalaman dengar sendiri daripada mulut beberapa orang perempuan yang belajar di Iran. Bila dia balik, Kelantan kita lah, duduk di Pondok Tok Kenali. Pondok Tok Kenali, satu keluarga jadi Syiah. Jadi ayah ni terlalu terpengaruh dengan Syiah sehingga hantar anak dia belajar di Qom, di Universiti Qom, Universiti Khomeini. Akhir sekali bila balik, dia sebut, dia kata dia boleh terima mut'ah ini secara terang-terangan, dia sebut. Jadi Syiah ni satu bentuk perkahwinan yang tidak memerlukan kepada saksi, tak perlu, cukup untuk lelaki dengan perempuan dengan mas kahwin yang begitu simple, yang begitu mudah, iaitu segenggam gandum boleh. Dalam tempoh yang paling minima adalah sekali persetubuhan, dan tidak ada had. Tempoh maksimal dia tidak ada had.
Dan perempuan itu boleh dinikahi secara mut'ah berkali-kali atas perempuan yang sama tanpa had. Seorang lelaki boleh bermut'ah dengan perempuan itu sampai 1000 perempuan, dengan siapa saja asal perempuan, pelacur, isteri orang, anak orang, boleh berlaku. Tidak ada satu batasan, tidak ada talak dan sebagainya, tidak ada pesaka, tidak ada tanggungjawab, tidak ada perkara-perkara yang bersifat tanggungjawab. Baik, bila kita tahu mut'ah tu begitu, dia tuan kita ni buat tajuk khusus. Dan saya tengok dalam lama dah ni, sebelum ni lah kita pernah tengok Maulana Asri pun pernah buat satu tajuk khusus, liman, untuk siapa mut'ah ini. Tu salah satu tajuk kecil lah dalam Kitab Hijrah dia ni. Saya ingat rasanya kali 15-16 tahun lepas lah. Saya cek balik dia punya artikel-artikel ni, ada disebut siapa mut'ah ni, untuk siapa. Apakah untuk anak ayatullah ataupun untuk anak orang-orang awam, orang-orang biasa. Sebab ayatullah dia tak benar anak dia mut'ah. Ni untuk orang awam, dia boleh mut'ah dengan siapa-siapa. Tapi orang nak mut'ah dengan anak, dengan isteri dia tak boleh. Sebab mengikut Syiah, seseorang yang Syiah dia boleh mut'ah isteri orang, isteri dia pun boleh, dia boleh bergila-gila, bertukar-tukar pasangan. Itu perkara yang dikira harus dalam ajaran Syiah ini. Jadi salah satu tajuk penting yang disebut dalam kitab ni, liman, bagi siapakah mut'ah itu? Bagi siapa? Jadi seseorang yang nak mengamalkan mut'ah ni, bagaimana keadaan dia? Ni saya pakai, kira saya terus terjemah lah, saya tidak baca kecuali teks dia. Kalau teks yang berkait dengan riwayat tu mungkin saya baca lah. Mengikut Syiah tidak harus mut'ah, melainkan orang yang mengetahui seluk-beluk mut'ah itu, dia kena tahu. Seperti dalam agama kita lah, agama Islam kita, bila kita nak buat sesuatu, nak beramal dengan sesuatu amalan yang berasal dari agama, kita kena tahu kaifiat dia, kita kena tahu hukum dan kaifiat dia, kita kena tahu. Begitu juga mut'ah ni, dia kena tahu. Bahkan tahu disebut sebagai ya'rifuha haqqal ma'rifah, dia kena benar-benar mengetahuinya, kena tahu sungguhlah. Jadi dalam kitab Syiah misalnya, kitab fiqh yang pertama, kitab fiqh yang paling utama, kitab Man la yahdurhul faqih. Ini antara salah satu daripada Sihah Arba'ah. Syiah ni dia ada 4 kitab asas dia. Ini menjadi induk pada seluruh, pada beribu-ribu kitab lain, dia ada 4 kitab dia. Salah satunya Man la yahdurhul faqih. Man la yahdurul faqih ni maknanya kitab yang sekiranya orang tu ada kitab tu, dia tak perlu dah kepada ahli fiqh, sudah memadai dah kitab tu. Tu nak ayatnya bahawa kitab Man la yahdurul faqih ni mana kitab yang sangat istimewa, sehingga bila ada kitab tu tak perlu dah kepada kitab lain. Jadi kitab tu merupakan kitab induk khusus dalam bab fiqh. Jadi dalam kitab yang begitu penting tersebut benda ni, iaitu mut'ah tidak halal kepada orang yang jahil tentang hakikat mut'ah. Bahkan sesiapa yang jahil, haram dia melakukan mut'ah. Jadi kalau dia nak mut'ah, dia kena belajar dulu. Jadi kita ni pun belajar ni bukan kerana nak buat mut'ah, cuma nak tahu, untuk kita tahu setara mana mut'ah tu. Benda-benda sesak gini pun manusia boleh terima, dia ada. Bila dia terima ajaran tu, bila dia terima ajaran tu sebagai satu ajaran atas nama agama, jadi apa saja yang berkait dengan agama dia kena terima. Seperti kita lah, seperti sahabat Nabi, sanggup terima, sanggup mati kerana agama. Bila terima agama, dia sanggup mati, tak apa, sebab kerana agama. Jadi orang yang terima mut'ah ni, dia terima dah Syiah ni sebagai satu cara hidup dia, sebagai satu agama dia. Maka tidak pelik lah, walaupun kita yang berasa ganjil, tapi mereka tidak rasa ganjil, sikit pun tidak rasa ganjil. Jadi mengikut Syiah, bila seorang tu nak mut'ah, dia kena wajib, dia kena sebut akad itu, kena sebut akad itu, kena sebut lah. Sebut lagu mana? Perempuan tu kata, saya kahwinkan diri saya dengan awak dengan mas kahwin segenggam gandum misalnya, paling minimal sekali setubuh, ataupun 2 hari, 3 hari.
Jadi lelaki tu kata saya terima. Jadi ini benda yang sangat pelik lah. Benda yang sangat pelik Jadi Syekh Malullah ni kemukakan banyak riwayat dalam kitab dia. Banyak riwayat. Saya tidak nak sebut kesemuanya, cuma nak suruh nampak dia punya kedudukan dia. Jadi dalam setengah-setengah riwayat Syiah ada disebut iddah. Ada juga iddah. Iddah dia 45 hari lah. 45 hari. Ada juga pendapat dalam kitab dia kata tidak 45 hari. Haidah sekali haid saja. Makna rengkah benar. Rengkah benar. Tak sampai sebulan, betul tak sampai sebulan sekali haid. Bila kering juga terus boleh melakukan mut'ah pula. Dalam setengah-setengah riwayat kata tak perlu itu semua. Tak ada istilah-istilah iddah itu. Tak perlu. Dalam riwayat dia disebut, dalam kitab-kitab dia, kitab induk dia lagi, masalahnya hadirat, masalah sebab mut'ah ni dia rukun agama sebenarnya. Berat dia sebut Syiah ni. Mut'ah ni walaupun kita kata dia perbincangan dalam fiqh, tetapi dia adalah rukun agama. Rukun. Pelik tu. Sebab dia guna istilah laisa minna man lam yastahilla mut'ah. Tidak puak kita orang yang tidak menghalalkan mut'ah. Jadi dalam bahasa agama kita, bahasa syariat, kalau kata laisa minna itu dia sebenarnya berkait dengan asas agama. Mana tidak puak kita, mana tidak puak Syiah lah. Orang yang tidak menganggap halal. Tak buat tak apa, tapi kena anggap halal. Kalau tak buat ni dia ada hukumnya dia, tapi dia masih Syiah lagi. Tapi kalau dia tidak menganggap halal, bahkan dia mengharamkan mut'ah, dia tidak Syiah. Itu maksud dia. Kalimah laisa minna ini, laisa minna ni berat dalam bahasa agama kita. Laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak puak kita, Nabi kata. Mana tidak puak kita? Puak demo tu tidak Islam. Orang yang mati di atas asabiyah jahiliyah ni. Tidak puak kita. Mana berat tu. Jadi dia guna bahasa begitu untuk menyatakan kepentingan mut'ah itu. Maknanya mut'ah ini difahami oleh ulama kita melalui bahasa riwayat Syiah itu, ianya adalah rukun agama. Bahkan dalam riwayat yang terang yang disebut dalam kitab At-Tahdzib. Tahdzib ni salah satu kitab Syiah dia lah. Salah satu kitab yang setarah, yang pak kitab ini dia At-Tahdzib. Disebut juga bahawa mut'ah ni nak berlaku dua perkara. Rukun dia. Cukup perkara ni maka berlakulah mut'ah. Apa dia? Dalam akad itu disebut tempoh dan disebut berapa bayaran dia. Jadi ada dua perkara tu dikira berlakulah mut'ah itu. Banyaklah riwayat yang dia kemukakan di sini. Okey, baik, saya nak sebut secara ringkas kita. Baik. Ulama kita setelah dia buat kajian, bila dibuat kajian tentang mut'ah ini berdasarkan kitab-kitab utama Syiah, maka ulama kita membuat kesimpulan bahawa mut'ah ni merupakan salah satu daripada rukun keimanan. Rukun iman di sisi Syiah ini. Jadi rukun. Makna orang tolak mut'ah ni boleh rosak akidah kan? Sampai begitu sekali. Sebab tu Syekh Malullah kata, dia kata Syiah ni apabila dia anggap molek sesuatu dan dia nak menyatakan sesuatu itu molek yang menepati, yang bersesuaian dengan hawa nafsu dia, dia akan berusaha bersungguh-sungguhlah untuk menjadikan amalan itu sebagai tunggak ajaran dia, sebagai asas ajaran dia. Dan dia menjadikan amalan itu sebahagian daripada agama. Dan dia akan rekalah hadis-hadis palsu yang dinisbahkan kepada imam-imam mereka. Misalnya, ini terdapat dalam kitab Mal La Yahdul Faqih. Dia istimewa Syekh Malullah ni. Kalau kita perhati, sebab saya tengok rujukan dia. Setiap muka surat kita tengok rujukan. Dia tak ambil kitab-kitab baru. Hampir dia ambil kitab-kitab utama. Ini kelebihan dia juga. Semua kitab-kitab ni boleh kata kitab-kitab utama. Walaupun ada dalam kitab-kitab baru, tapi ke mana perujuk ke asal, dia ambil asal. Misalnya Misalnya Syiah telah reka satu riwayat dan disandarkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Ni hadis dia berat ni bahasa dia tu. Dia kata laisa minna man lam yu'min bi karratina wa lam yastahilla mut'atana.
termasuk dari kalangan puak kita, orang yang tidak beriman dengan raja'ah kita. Karratina itu maknanya mati dan kembali sebelum kiamat. Itu dia panggil karrah, maknanya raja'ah. Walam yastahilla mut'atana, dan tidak menghalalkan, tidak menganggap halal amalan mut'ah kita. Dalam kitab mana tu? Man la yahdurhul faqih. Bukan main-main kitab utama. Dia kitab Syiah utama ni Al-Kafi, Tahdzibul Ahkam, Man la yahdurul faqih. Tu jalan lagu tu. Lepas tu Al-Istibsar. Ni kitab hebat-hebat dia. Ni kitab induk. Boleh katakan ajaran Syiah dia pecah daripada kitab ni. Pak tu. Dia mesti siapa sih. Bahkan kita tak akan jumpa lah kitab Syiah, kita tak ada rujuk ke pak tu. Mesti ada. Sebab Al-Kafi tu 8 jilid, lengkap. Sebab tu ulama kata siapa dia nak tahu tentang Syiah ni, wajib baca kitab Kafi tu. Dia kena ada. Jadi timbul persoalan di sini, bila mana mut'ah itu salah satu daripada rukun agama Syiah. Kenapa? Tokoh-tokoh besar mereka tidak amalkan untuk anak beranak mereka. Untuk anak dia tak mut'ah. Tapi kalau orang lain dia lakukan mut'ah. Jadi perkara ini saya pernah tanya seorang penjual sunnah di Indonesia lah, nama Syekh Abdul Rahman. Dia duduk di Terengganu. Dia mari ke Kelantan ni beberapa kali dah. Dia mari ke Kelantan, dan boleh kata setiap kali dia mari ke Kelantan dia jumpa lah dengan pihak Jarum kira-kira ni. Antara saya tanya ni, bagaimana aktiviti mut'ah di kalangan ayatullah di Indonesia. Dia kata puak dia tahu. Dia mut'ah ni memang dia khusus untuk orang-orang awam ni. Tapi untuk pembesar dia, tokoh-tokoh agama dia tahu. Sebab rakan-rakan Syekh Abdul Rahman ni, dia pernah berhadapan dengan puak-puak Syiah. Dia minta nak mut'ah anak ayatullah Syiah. Dia kata merah muka seperti udang kena bakar. Dia tak beri anak ni. Jadi nampak sangat bahawa ajaran itu sebenarnya ajaran untuk memuaskan nafsu pemimpin. Orang-orang agama dia supaya ajaran salah di kampung kita lah. Di Malaysia kita ni kan ada ajaran salah. Mana di kalangan pengikut-pengikut dia tu, kalau nikah tu malam pertama tu kena wih dia dulu. Ada benda lagu tu pun manusia boleh terima atas nama ajaran agama, atas nama suatu akidah. Jadi benda yang berkait dengan akidah jadi rendah. Bila dia terima ni sebagai satu ajaran agama, dia boleh terima. Tapi kalau nak terima dengan akal, semata-mata akal, tidak dikaitkan dengan kepercayaan, manusia tak mungkin terima. Sebab tu dalam agama kita tak boleh sesuatu bila kata agama dia mesti. Bila kata agama, ibadat khusus lah. Pak akidah lebih lagi. Kalau ibadat, kalau kita panggil fiqh dan sebagainya, dia tidak ada ruang untuk kita fikir dengan akal kita. Kita kena terima sami'na wa ata'na dalam bab ibadat. Tak boleh. Sebab kalau diberi ruang kepada manusia fikir ibadat, dia anggap comel, dia anggap sebagai ibadat. Macam-macam anggap manusia ni. Apa guna molek dia kata. Itu bukan asah dalam ibadat. Tak boleh kalau lagu tu kita anggap molek. Bukan semua orang anggap molek. Kita anggap benda ni tak molek. Orang lain anggap molek. Dia tidak ada satu ketetapan, garis panduan yang khusus. Tidak standard lah. Akhir sekali macam-macam bentuk jadi. Tu tak boleh. Semata-mata kita anggap molek. Seperti sekarang ni kita tengok mana orang kita, kalau kita sebut sesuatu dia kata benda molek apa tu. Jadi maknanya umat Islam ni dia hilang hak asal dia. Mana dia tak faham banyak perkara sumber ambilan agama ni. Tu bahaya dia. Akhir sekali dia tak sedar dia telah membuat syariat sendiri. Dia tak sedar. Ni bahaya kan. Jadi Syiah ni betul-betul satu ajaran yang diasahkan di atas pemikiran, yang mana bertitik tolak daripada ajaran Yahudi. Tu memang terang. Sangat. Sebab tu ulama kita bila dia buat kajian ajaran Syiah ni mesti dia ada tu sumber dia tidak ada. Memang dia ada sumber dia. Dia bukan semata-mata pemikiran, tidak.
tapi dia ada sumber dia. Cuma dia fikir lagu mana nak besar, lagu mana nak buat pecah-pecah masalah tu, memanglah ulama-ulama. Tapi asal dia tu dia daripada Yahudi. Lepas tu jelas disebut oleh ulama kita. Baik, dalam konteks muta'ah ini, selain daripada Syiah ini menganggap bahawa muta'ah ini sebagai rukun kepada rukun iman, mereka cipta cukup banyak hadis-hadis untuk supaya pengikut-pengikut dia melakukan amalan muta'ah ini. Dan dia rekalah hadis, dia panggil hadis dalam bab targhib. Hadis dalam bab targhib. Targhib mana hadis-hadis yang nak memberi galakkan supaya dilaksanakan, dilakukan aktiviti muta'ah ini. Jadi orang tak tahan. Bila dia reka hadis-hadis palsu, dia sandarkan kepada keluarga Rasulullah. Tu tak tahan. Sebab imam-imam dia tu semua anak-anak Nabi, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandar. Misalnya riwayat daripada Ja'far Shadiq. Tengok, kita terpaksa sebut Ja'far Shadiq. Pada Ja'far Shadiq tidak begitu. Inna Allaha ra'afa bikum faja'ala al-mut'ata 'iwadan lakum min al-ashribah. Duk mana ni riwayat ni? Dalam kitab Sahih Bukhari, Ar-Rawdah min al-Kafi. Bukan kitab main-main. Maknanya Ja'far As-Shadiq bersabda, ini kita guna bahasa dia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan air yang memabukkan. Apa sahaja air yang memabukkan, yakni arak lah. Dan Allah ganti dengan arak itu mut'ah. Allah mengharamkan arak, lalu Allah gantikan sebagai hadiah pada umat ini amalan mut'ah. Dan dalam riwayat lain sebut mut'ah tu hadiah ambil di Sidratul Muntaha ketika Nabi Mi'raj. Itu dalam riwayat dia. Bukan dia ambil semaya saja. Nak ayatnya mut'ah ni sepenting salat. Tarah dia tu seperti semaya lah. Sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali. Saya baca dalam majalah, amalan mut'ah ni berlaku kepada pelajar-pelajar balik sekolah pergi mut'ah. Dia boleh duit. Lalu balik sekolah menengah di Iraq. Bila balik sekolah dulu singgah rumah, dia singgah dulu. Dia ada tempat, dia buat macam bilik kecil-kecil. Itu secara terbuka. Moga-moga atas nama agama. Cuba orang fikir, kalau 2-3 kali sehari dia melakukan mut'ah, banyak mana dia duit dia dapat. Itu pelajar-pelajar balik sekolah. Keluar daripada pintu pagar sekolah, dia singgah di tempat mut'ah dulu, baru dia balik ke rumah. Itu perkara tu berlaku secara berleluasa. Dan kita kena ingat, Iran tu asal negara ahli sunnah tu. Negara ahli sunnah tu Iran tu. Lama sangat ulama kita yang lahir di Iran itu, Parsi itu. Tapi akhir sekali bertukar menjadi Syiah. Dia teruk mut'ah ni suatu benda yang kita tak boleh gambar lah bagaimana hina dia. Dia Syiah ini banyak dia reka hadis yang menunjukkan bahawa Allah sebenarnya melalui lidah imam-imam mereka reka hadis palsu dan mereka nisbahkan kepada imam-imam mereka. Kononnya Allah bersabda. Ini dia panggil hadis kursi lah dalam agama Islam kita. Jadi Syiah ni pun ada hadis kursi juga. Tapi hadis kursi itu yang diriwayatkan daripada imam-imam mereka. Sebab kita hadis kursi kita diriwayatkan oleh Nabi, Allah berfirman. Itu hadis kursi. Tapi Syiah ni tak. Allah berfirman, siapa yang sebut? Imam mereka. Hak paling banyak. Bahkan saya duk tengok, ni pelik ni, benda pelik ni. Kesian sungguh pada Ja'far, Imam Ja'far As-Shadiq. Bab mut'ah ni semua daripada Ja'far As-Shadiq. Hampir, walaupun ada juga, tapi jarang benar. Sebab dengan saya tu ada 6 buah kitab khusus tentang mut'ah ni. 6 buah kitab ulama kita tulis. Hak ni amalullah. Jadi kita duk tengok-tengok tu, gitu riwayatnya. Jadi kenapa dia tidak sandarkan kepada orang lain? Wallahu a'lam. Tapi dia sandar pada Imam Ja'far As-Shadiq.
Misalnya misalnya kononnya Ja'far As-Sadiq berkata, inni la ukriha lirrajulil muslim an yakhruja minad dunya wa qad baqiyat alaihi khullatun min khilali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yaqdiha. Tengok tu ya. Kononnya Ja'far As-Sadiq kata, saya benci kepada seseorang muslim yang keluar dari dunia ini, yakni mati dalam keadaan dan dia belum lagi, dan ada lagi satu amalan penting daripada amalan-amalan Rasulullah yang tidak dilaksanakannya. Dalam syarah dia sebut maksud amalan penting yang Rasulullah buat tu maksudnya mut'ah. Maknanya dia kata Nabi melakukan mut'ah. Dan memang Syiah dia reka hadis yang menunjukkan Aisyah telah bermut'ah dengan Talha. Ada dalam riwayat dia kata Aisyah ni telah bermut'ah dengan Talha bin Ubaidillah itu ketika dalam perjalanan nak pergi ke Basrah. Dia nak pergi ke Basrah, tapi oleh kerana tak ada mahram, maka dia pun nak supaya ada mahram, ke suami tak ada. Gak selama kita faham kau Aisyah ni muda tenah lagi. Bila Nabi wafat tu muka dia muda lagi. Gak janda muda. Pak kita dia masuk molek. Tu tujuan Syiah tu. Muka janda muda. Dia tengah gelenyar lagi. Maksudnya molek. Lagi jalan jauh tu cari orang jatuh nak jadi teman dia, maka dia melakukan mut'ah. Mut'ah tu untuk dalam perjalanan itu. Untuk dalam perjalanan itu lah. Tu cara dia. Sebab itulah Maulana Tok Syekh kita sebut sama, Syiah ni kalau dia buat apa-apa jauh dia nak pukul tu. Dia tidak fokus lalu. Jauh dia cadas lalu. Tengok dia siap lalu tu. Aisyah ni nikah kecil. Nikah 9 tahun. Duduk dengan Nabi umur 9 tahun. Lepas tu Nabi mati dia umur berapa? Sekitar 17, 16. Orang duduk tunggu gelenyar masuk. Enggak dia pun comel. Macam-macam. Molek belakang lah tu. Lepas tu dia mari cerita-cerita itu banyak kali. Sampai begitu sekali disebut tentang Aisyah. Dalam kitab dia ada bab khusus. Babu ummi syurur. Bab yang membicarakan tentang ibu segala kejahatan. Yok mari riwayat. Maksud ibu kejahatan tu Aisyah lah. Dia ada bab khusus dalam kitab dia. Dia sebut riwayat-riwayat dalam Quran. Bila Allah sebut tentang keburukan, tentang syirik, tentang dihumbai dan neraka, semua merujuk pada Aisyah radhiyallahu anha. Banyak dia orang dahsyat. Sebab tu guru saya masa ngaji dia kata kalau tak baca kita Syiah, kalau tak berasa lagi lah Syiah ni tidak Islam, berasa lagi Syiah ni Islam, memang berat benar. Rosak lah tu dia punya fitrah tu. Tapi moga tak tahu boleh kira lah sikit. Kalau tak tahu. Tapi kalau tahu hadirat, bahaya. Dr. Karim, dia ceramah berkenaan dengan kristianisasi di Malaysia. Dia kenal lah Firdaus Wang apa tu. Cuma dia NGO lain. Dia pernah ikuti. Saya buat pembentangan tentang Syiah ni khusus tentang mut'ah 2 jam setengah. Sekali saya jawab tu lebih ke 3 jam. Dia ada dalam majlis tu. Punya terkejutnya dia. Memang terkejut dia. Dia kata, betul ke biar betul Ustaz dia. Dia biar betul Ustaz. Bila nak pergi makan tu dia pegang dia pegang tangan saya. Dia kata, ya Ustaz sebut ni biar betul. Kata memang biar kena betul. Memang betul kata. Kata kalau doktor nak tengok kitab dia ada. Saya boleh tunjuk kitab dia. Dia tak boleh nak terbayar. Ada ajaran lagu ni. Kata memang ada. Ni nama Syiah ada. Terkejut dia. Memang orang fitrah molek. Dia lalu teruk benar dah bahasa Kristian gini-gini. Tiba-tiba ada ajaran lagu ni. Dia tahu Syiah tu tak betul. Cuma dia tak tahulah detail gitu semua. Sehingga kita boleh sebut berjajah tentang mut'ah saja. Yang mana kita kira tu bila kita sebut tu orang pakai tak tanya lah. Tu kita matlamat kita kira kita 2 jam setengah tu kita sebut mut'ah saja, kita kira orang tak tanya. Memang dia nak tanya aku tak erti. Akhir sekali berat benar tu.
Ada begitu pada ambil mahram kalau begitu berat benar ni mut'ah. Nak tanya tak erti tapi nak kecek juga. Teruk. Ni banyak kisah ambil daripada kitab ni. Sebab itulah ulama kita tak mungkin ajaran mut'ah datang daripada Tuhan Rabbul Jalil. Siapa salah Syekhul Azhar, salah seorang Syekhul Azhar, tersilap Syekh Shaltut dia kata tak mungkin ajaran yang mengharuskan perempuan berkahwin dengan 7 orang lelaki dalam masa setahun. Tak mungkin. Sebab dia bila sekali nikah iddah berapa bulan. Tak mungkin 7 orang. Tak mungkin. Dia Khomeini kata 1000 tak apa. Tak mungkin 7 orang setahun perempuan boleh nikah dengan lelaki 7 orang setahun. Tak mungkin. Cuba kira. Tak akan tobik dia punya iddah dia tu. Tak akan cukup setahun. Tapi benda ni berlaku dalam Syiah. 1000 boleh, tak ada masalah. Berkali-kali dengan perempuan yang sama. Tak ada nisbah talak 3 sebab dia tak ada talak. Dalam setahun nikah 100 kali nikah dengan perempuan yang sama pun tak ada masalah dalam ajaran Syiah. Sebab dia tu bukan nikah. Ni mut'ah ni hakikat bukan nikah. Hakikat ni cuma bubuh nama ya. Dia zina tu sebenarnya. Zina atas nama agama. Cuma dia tukar nama atas nama agama. Dia zina sebenarnya. Lah ni pelacur di Indonesia akak mut'ah melacurkan diri dia. Lagi seronok dia melakukan pelacuran. Sebab apa? Dia anggap benda ni tak dosa. PT boleh potong. Tu di Indonesia lah. Bahkan dia siap dengan dokumen, ada sign ke apa. Lelaki ni bila dia mut'ah dengan perempuan seminggu, tiba-tiba perempuan tu 3 hari tak sedar dia boleh ambil klik 4 hari PT ni. Katakanlah seminggu maknanya 70 riyal, 10 riyal sehari. Tiba-tiba perempuan tu lah tak sedar nak sekat 3 hari, dia boleh ambil klik 40 riyal. Nyucur. Berat ada. Ni bahaya pelik ni. Bukan main-main. Sebab tu kita baca kalau nak sokor. Boleh juga. Ataupun kalau dia biasa dia kena tipu pada pasangan mut'ah. Misalnya pelik Syiah ni. Dia kata saya kahwin ke diri saya dengan awak dengan mas kahwin selama 7 minggu dengan mas kahwin 70 riyal. Tapi seminggu ada 7 hari. Dia boleh, lelaki ni dalam syariat dia, mut'ah dia ni, dia boleh wis 10 riyal sehari. Dia cakap dah takut sebab dia kena acak kali dah dia kena tipu ke perempuan mut'ah ni. Dia wis 10 riyal hari ni. Esok dia wis 10 riyal pula. Dia boleh buat gitu. Memang kedekut sungguh cara dia. Berat Syiah ni. Kadang-kadang kita nak sokor. Kata dia boleh buat main lagu ni. Cuba tengok ya. Bagus. Ni Ja'far As-Sadiq ni. Semua Ja'far As-Sadiq. Berat-berat lagu ni. Kononnya daripada Ja'far As-Sadiq. Inna Nabiya sallallahu ni, saya baca riwayat dia ni. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alihi lamma usriya bihi ila as-sama' qala lahiqani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Dia tak tinggal wa alihi tu. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul inni qad ghafartu lil mutamatti'ina min ummatika minan nisa'. Dalam kitab mana ni? Man la yahdurul faqih. Kita tadi situlah kau. Patu Wasailus Syiah, Biharul Anwar, kitab 110 jilid. Ni jilid ke-100. Biharul Anwar yang menyebutkan hadis ni riwayat ke-100, muka surat 300 ni. Cuba pergi ni ingat. Jilid ke-100, muka surat 300 ni, pergi di Pustaka Zahra. Pergi rujuk situ. Tengok ambil juzuk yang ke-100, cuba buka. Dalam muka surat bab mut'ah ada sebut dari Biharul Anwar. Kononnya Ja'far As-Sadiq berkata bahawa Nabi SAW bila mana dia diisrakan dan bila dia diisra' dan dimi'rajkan ke langit, Nabi bersabda, Jibril bertemu dengan aku dan dia kata padaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman. Kononnya Allah berkatalah, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan mut'ah dari kalangan umatmu. Aku telah mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan mut'ah dengan perempuan-perempuan dari kalangan umatmu. Mana ni? Tu biar hadis kursi ni. Ni atas langit ni.
Sidratul Muntaha. Dalam riwayat lain ada disebut, ni paruk ni tak sebab apa baris kelebihan gini mo. Wa fi riwayatin ukhra anna Allah Ta'ala yaghfiru lil mutamatti'in biqadri al-ma'i alladhi marra ala ra's al-mutamatti'. An Salih ibn Uqbah an Abi Ja'far alaihi salam qala qultu lil mutamatti' thawab. Cerita dia gini. Ada Syiah ni dia meriwayatkan daripada Allah, yakni hadis kursi lah. Allah mengampunkan dosa orang yang melakukan nikah mut'ah ni dengan kadar air yang tumpah, yang jatuh ke atas rambut dia ketika dia mandi junub tu. Ada junub juga puak ni, bab mut'ah ni. Dia puak mari hadis palsu. Saya nak baca hadis ni. Qala in kana yuridu bidzalika wajha Allah Ta'ala wa khilafan ala man ankaraha lam yukallimha kalimatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa lam yamudda yadahu ilayha illa kataballahu lahu hasanatan fa idza dana minha ghafarallahu lahu bidzalika dhanban fa idza ightasala ghafarallahu lahu biqadri ma sabba min al-ma' ala syi'ri ala sya'ri. Kononnya Ja'far As-Sadiq juga. Kononnya Ja'far As-Sadiq kata. Ja'far As-Sadiq besar. Ja'far As-Sadiq ni ingat ni anak ni cicit Sayyidina Abu Bakar. Cicit Sayyidina Abu Bakar. Ni Ja'far As-Sadiq ni. Abu Bakar tu kafir buat benar, tiba-tiba cicit dia jadi imam Syiah. Ke pelik gitu. Pelik buat Syiah ni. Nak tahu barang pelik, kena baca Syiah lah. Kononnya Ja'far As-Sadiq kata, seseorang tu kalau dia nak capai mardatillah, wajah Allah ni marada Allah, dan dia nak supaya dia bercanggah dengan ahli sunnah, itu maksud dia. Siapa dia nak dia dapat redha Allah, dan dalam masa yang sama dia nak supaya dia tak serupa dengan menyanggahi perbuatan ahli sunnah, maka dia melafazkan akad mut'ah tu. Tu. Dia akad mut'ah. Mana melakukan akad mut'ah itu? Melakukan akad mut'ah tu saja ataupun bercakap dengan perempuan mut'ah tu maksudnya. Akad tu sekarang dia bercakap dengan perempuan yang melakukan. Bila dia menikah dengan perempuan secara mut'ah, setiap ucapan dia yang dia sebut pada perempuan itu sekali sepatah kubik satu hasanah. Allah wiyah paruk agak-agak. Misalnya dia kata tidur dah, berapa kalimah tu? Tidur dah 2 kalimah, 2 hasanah, boleh. Buat kalau main seminggu mut'ah, berapa patah kata ayat tu begitu. Paruk boleh pahala tu ni. Tu. Paruk hati-hati lah. Ja'far As-Sadiq kata ni kena. Tu bab kecek dengan perempuan tu. Ni pula bila dia Allah tangan nak pegang perempuan, tak kira nak pegang, nak peluk, nak gapo, asalkan dia nak sentuh saja, rapat saja tangan dia pada tubuh perempuan tu, Allah catat pula sekali sentuh tu satu hasanah pula. Kecek ni banyak guna dah. Hak ni sentuh pula tu boleh. Setiap kali sentuh, pegang sentuh lepas tu. Tu. Dan dalam masa yang sama Allah ampun ke dosa-dosa dia. Tu dia. Bila dia mandi junub pula hasil daripada dia mut'ah tu, setiap titisan air yang jatuh daripada air yang kena atas kepala dan jatuh, setiap titis tak tahulah berapa juta titis air, Allah beri keampunan kepada dia. Hak tadi dosa kecil, hak tadi dosa kecil, ni dosa besar pun hilang juga. Tahu. Lepas tu kawan tu tak tahu. Salih bin Uqbah ni bila dia dengar Ja'far As-Sadiq sebut gitu, dia terkejut dia. Besar kelebihan fadilah mut'ah ni. Dia pun tanya, mana setiap setelah helai rambut dan titisan air jatuh ke atas helai rambut tu, maka kita akan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Kejut dia. Ja'far As-Sadiq kata, bi'adadi syari, ya, setiap helai rambut. Maka perawi, ni tu ayatnya. Sebab popok dia pun jadi bengok kat dia. Ya Allah. Jadi perawi ni nama Salih bin Uqbah ni, dia tak berapa nak percaya.
فالراوي استنكر أن يغفر الله تعالى للزاني هذه المغفرة الواسعة رغم نهى المولى تبارك وتعالى عن الزنا ولكن الإمام المعصوم استنكر استفهامه فأجابه بنعم. Jadi dia terkejut lah. Jadi sebab tu dia tanya gitu. Tiba-tiba Maksud Ja'far kata, ya betul lah. Maknanya satu bahasa penegasan kali kedua. Memang gitu sungguh. Jadi perawi mana tak apa nak percaya berat doa ni. Sebab kalau nikah biasa, nikah kita biasa ni pun tidak kita muah dia ada dah. Kalau kita nikah cara syariat ni lah, nak nikah 2-3 kali pergi ulat orang hotel nak dengar borak payah kan kita nak nikah dah. Saya pergi ke majlis agama Islam, maknanya ada perempuan ni kena sokong kita. Pergi. Nak nikah dia kata nak nikah, langsung ada budak perempuan yang belah-belah. Tak kata kau tu kursus tak lagi. Nak kursus ni. Nak kursus lalu. Kursus dia ada tanya. Bila 22 bulan? Oh lama lagi. Kita belum boleh. Allah kata perempuan ni tutup dah sebab kita nak tutup dah tahun 2013. Kita start bulan Januari tapi kena ada 20 bulan tak ada lain penuh lah. Kenang dia perempuan ni. Kalau tak malu budak ni no. Kita pun tolong malu dia. Pilih kau cara makan kau tu. Kita telitah macam-macam. Kalau dah kau bawa motor ni nak parok ni lagu ni mau ni. Dengan pakaian ni. Siapa tu qadi pun maju. Cara makan. Cuba fikir hati-hati lah. Ulama kita sebut muta'ah ni saya sebut tentang muta'ah ni di masjid kita ni. Muta'ah ni dia praktikal di tempat yang jauh daripada isteri. Orang-orang ahli perniagaan pergi nego jauh-jauh luar negara misalnya, memang banyak sangat berlaku. Dah lah jauh dengan isteri, tengok perempuan pergi ke tanah Arab, perempuan comel-comel malah ke mana. Ada rupanya ada syariat yang membolehkan kahwin sementara. Kita pergi sebulan. Boleh mana orang perempuan cari dengan mutah. Tak benda tu dia tidak berasa bersalah kerana benda tu atas dasar agama. Cuba fikir jadi lagu mana. Memang benda ni berlaku. Di Indonesia hadirat mengikut Pak Habib Abdul Rahman itu, dia kata memang perempuan-perempuan yang dijadikan masa mutah di Indonesia itu sebenarnya bukan untuk masyarakat setempat itu sangat, tapi dia lebih pada masyarakat luar daripada Indonesia. Orang Malaysia kita pun ada, orang daripada Syiah daripada Tanah Arab pun ada, daripada Bangkok pada pergi situ, sama ada pergi berniaga, pergi melancong. Dalam masa yang sama mereka dapat menikmati perempuan-perempuan secara muta'ah ini. Budak-budak muta'ah ini budak belasan tahun yang diambil daripada kawasan kampung dan diletak di tempat itu dengan kononnya untuk diberikan pendidikan percuma. Rupanya dijadikan hamba seks atas nama muta'ah. Tu dan akhirnya tempat tu dibakar oleh umat Islam di kawasan tu. Teruk ada dicatatkan sini pada buat juga oleh kerana ada ni bahaya ni ajaran ni. Sebab Syiah dia menganggap Sayyidina Umar lah sebenarnya mengharamkan muta'ah ni. Rasulullah menghalalkan muta'ah. Jadi haram muta'ah ni kerana Sayyidina Umar. Sebenarnya Sayyidina Umar bertanggungjawab mengharamkan. Jadi bagi kalangan puak Syiah, Sayyidina Umar ni telah mengharamkan yang halal. Sebab tu antara sebab Sayyidina Umar tu jadi kafir kalau mengikut Syiah, kerana dia telah mengharamkan yang halal. Sayyidina Umar lah yang mengharamkan muta'ah ni kata. Sebab itulah pokok dia ulama-ulama Syiah dia reka hadis palsu. Siapa dia Hasan ni kan? Ni. In kana yuridu bidzalika wajh Allah Ta'ala wa khilafan ala man ankarha. Sesiapa yang nak buat satu amalan, bila dia buat amalan ni dua perkara serentak hakikatnya dia buat. Pertama, dapat redha Allah. Kedua, dia lawan orang tu. Orang yang tolak muta'ah ni. Orang tu siapa dia? Sayyidina Umar lah. Tu dalam riwayat. Sebab itulah wa ala hadzal asas fa inna ba'd nisa'i syiah fil madi raghabat fi iqtiraf hadhihi al-khati'ah la hubban fi nail ath-thawab al-mutadaffaq ala syiah bi su'i a'malihim walakin min ajli an tu'anida Umar radhiyallahu anhu.
Sebab itulah berdasar pada hadis ni lah ramai di kalangan perempuan-perempuan Syiah di zaman dulu, mereka sanggup melakukan kesalahan mut'ah ni. Mereka sanggup memut'ah ni bukan kerana nak pahala tu, tapi nak nyatakan marah pada Sayyidina Umar. Jadi dia buat mut'ah ni sebagai nak lawan Sayyidina Umar. Pada Sayyidina Umar kata haram, kita buat halal, kita suruh diri kita pada lelaki untuk dimut'ahkan, bukan nak pahala sangat. Mana dia terkesan dengan hadis ni. Sebab dia tanya awal benci pada Sayyidina Umar ni boleh pahala, benci pada Sayyidina Umar, laknat Sayyidina Umar ni boleh pahala. Antara qurbat ilallah, taqarrub ilallah juga. Jadi ramai perempuan yang meluak-luak benci pada Sayyidina Umar ni, mereka mengerjakan aktiviti mut'ah ni kerana apa? Nak ayatnya khilaf kepada Umar tu lah, nak lawan Sayyidina Umar. Dia mari banyak lah sekarang ni. Benda belik saya nak sebut benda belik-belik lah. Tak apa dah. Wah ni. Dia kata Nabi melakukan mut'ah. Nabi sendiri telah melakukan mut'ah. Dia ada riwayat kitab Furuq min al-Kafi, kitab 8 jilid dah. Kitab al-Kafi sebut Nabi melakukan mut'ah. Dia sebut gitu. Tengok banyak benar lah riwayat tu. Misalnya daripada Muhammad, Ja'far Shadiq lah. Semua Ja'far Shadiq. Misalnya wa an Muhammad ibn Muslim an Abi Abdullah alaihi salam qala li tamatta'ta. Daripada Muhammad bin Muslim, diriwayatkan daripada Abi Abdullah alaihi salam, kata Abi Abdullah yang ni Ja'far Shadiq, dia kata pada Muhammad bin Muslim, tamatta'ta, awak ni buat tak ada ke? Ja'far Shadiq tanya Muhammad bin Muslim. Jadi Muhammad bin Muslim kata, tak buat kali habuk, tak ada pengalaman sekali habuk lagi melakukan mut'ah. Apa kata Ja'far Shadiq? La takhruj minad dunya hatta tuhyiya sunnah. Jangan kamu keluar daripada dunia, yani jangan kamu mati sehingga kamu menghidupkan sunnah Nabi. Kamu mesti buat. Kalau tidak kamu mati menyesal kamu tidak melaksanakan sunnah Nabi. Sampai begitu sekali ya. Wasailus Syiah. Suruh nak Ja'far Shadiq ni riwayat lain pula ni. Bahimna tanya orang mut'ah ke tak. Kono Ja'far Shadiq parut. Misalnya ni cerita Ismail bin Fadl al-Hashimi. Dia kata Abu Abdullah tanya saya, tamatta'ta mundu kharajta min ahli? Awak ni buat mut'ah dah ke selepas keluar pergi musafir, keluar daripada jauh daripada isteri lah. Buat isteri duduk rumah. Awak panggil ahli kita lah. Bila kita keluar tu mut'ah ni kita buat dalam rumah, buat lain. Lepas awak terbit daripada rumah tu buat mut'ah dah apa? Dia tanya lagu tu. Jadi Ismail bin Fadl kata, tak ada, dia kata sibuk dah, tak ada nak buat, sibuk terlajuk. Jawab Ismail bin Fadl kata, saya ni banyak kerja dan tak ada nak buat mut'ah, tak ada. Ja'far Shadiq berkata, wa in kuntu mustaghniyan fa inni, walaupun saya sibuk pun saya tak akan tinggal sunnah tu. Kalau saya sibuk tahu mana pun. Tengok tu. Kono ni nak sabuh Ja'far Shadiq lagu. Padahal Ja'far Shadiq kalau kita tengok dalam versi ahli sunnah wal jamaah, seorang yang sangat warak. Ja'far Shadiq seorang yang sangat warak. Orang yang cukup baik, orang soleh. Ja'far Shadiq cicit Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba dalam cerita Syiah setara ni tadi, saya sibuk tahu mana pun saya tak tinggal mut'ah. Nak aku sibuk, nak aku tak ada nak buat mut'ah. Apa yo? Ni cuba tengok. Ni pula. Dalam riwayat Ja'far Shadiq dia kata, Syiah wa yubalighuna fil kidh fayaz'umuna anna ar-rajula idha ightasala ba'da irtikabi fahishata az-zina fi al-mut'ah khalaqa Allah ta'ala min kulli qatiratin taqturu minhu 70 malakan yad'una lahu bil maghfirati wa yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. An Muhammad ibn Ali al-Hamdani an rajulin sammahu an Abi Abdullah alaihi salam. Ja'far Shadiq
Syiah ni waktu dia melampau nak pelawak ni sampai peringkat ni dia pelawak. Dia kata seseorang itu bila dia mandi selepas dia melakukan kekejian zina ni, tu yang kita nak kata, bila dia seorang tu amuta'ah, lepas tu dia mandi, Allah menciptakan daripada setiap titis air yang dia mandi tu 70,000 malaikat. Malaikat duk berdoa kepada dia supaya Allah ampunkan dia. Dan malaikat duk berdoa keampunan kepada dia sampai mula hari dia mandi tu, sampai kiamat. Tak berhenti malaikat, tak ada kerja lain. Duk doa supaya Allah ampunlah dia ni sebab dia telah melakukan mut'ah. Dia pun reka hadis palsu kerana Ja'far As-Sadiq berkata. Harus ada ni. Oh, kalau baca dia ke budak-budak mak-mak rempik lagu-lagu ni kan. Cuma fikir lagu mana. Kalau boleh ajar lagu ni kepada orang yang muda tak tahu apa satu. Orang tua boleh jadi lagu ni. Tak semesti orang muda. Cuba tengok dia reka hadis palsu. Hadis ni duduk mana ni hadis ni? Duduk dalam kitab Wasailus Syiah. Saya nak baca teks dia. Ma min rajulin tamatta'a thumma ightasala illa khalaqallahu min kulli qatratin taqturu minhu 70 malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah wa yal'anuna mutajannibaha ila an taquma as-sa'ah. Faham lagi ni? Mana-mana orang yang melakukan mut'ah kemudian dia mandi, Allah akan menciptakan daripada setiap titisan air yang menitik daripadanya 70,000 malaikat. Malaikat berkenaan akan sentiasa beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Dan malaikat berkenaan akan melaknat orang yang menjauhi mut'ah sampai kepada hari kiamat. Jadi orang yang benci tak sifar mut'ah ni, malaikat tu dah. Malaikat Allah ni hak diciptakan daripada setiap titis air hak dia mandi wajib ni sampai ke hari kiamat. Duk laknat pada dia. Sebab tu dia galik sangat dia laknat Sayyidina Umar ni. Ni asas dia. Inilah kelebihannya laknat Sayyidina Umar tu apa? Ada suruhan dalam agama ni hadis ni. Antara hadis. Demikian pula banyaklah riwayat-riwayat yang kalau kita ni kita sebut sebagai asar sahabat. Ini asar imam dia. Kalau kita ada asar sahabat, yang ni perbuatan sahabat. Dia ada dengan saya tu 4 jilid. Banyak jilid lagi lah, kita kena carilah. Ada saya tu 4 jilid khusus ulama kumpul asar sahabat, kata-kata sahabat tentang agama. Misalnya bab iman, bab tentang iman, bab tentang ambil semaya, hak sahabat sebut. Dah hak sahabat buat, hak ni dia panggil asar sahabat. Ulama kumpul dalam kitab khusus. Misalnya berkenaan dengan bab berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ni lah. Bab i'tisam bil kitab was sunnah ini. Bab jauhi bid'ah ni. Dia mari banyak kata-kata sahabat. Bagaimana sahabat faham bid'ah tu apa, sunnah tu apa. Cukup baik. Dan insya-Allah selepas ni kalau ada jaya sekali kita rasa kita nak baca kita. Bagaimana pandangan sahabat Nabi? Kita amal leh tak serupa dengan Nabi ni. Benda setara mana pandangan ulama? Kalau Aisyah itu, kalau orang Aisyah radhiyallahu misalnya contoh ni, dalam itu ada sebutlah. Aisyah ni saya sebut cara nikah lah. Aisyah ni kalau ada orang nak ngekah sembelih unta, dia tak boleh, dia tak boleh pahala. Walaupun anak dara dia sendiri. Dia kata kalau nak ngekah sembelih kambing, muka Nabi unta ada kambing Nabi. Tapi Nabi tak melih unta. Nabi melih kambing. Bapa tu tak boleh, bapa dia tak sembelih unta tu. Ngekah sebab tak serupa dengan Nabi. Makna dia jaga benar serupa tu. Sebab daripada serupa tu lah sebenarnya kita jadi ikut Nabi. Dah kalau ikut Nabi mana, kalau tak serupa kau pelik itu. Ikut Nabi tapi tak serupa, tak pelik. Banyak benda pelik lah ni. Dia jaga benar tu tak boleh. Misalnya sahabat Nabi bila ada orang bersing, kalau bersing sebut Alhamdulillah, yarhamkumullah. Tiba-tiba ada tabi'i, bukan sahabat ni, tabi'i, bila dia bersing dia tidak kata hak tu, tapi dia baca doa lain. Doa tu memang ada dalam hadis. Sahabat marah ke Nabi, ke dalam riwayat jelas bila dia Alhamdulillah la yarhamukumullah, kita jawab. Tiba-tiba ada tabi'i, dia bila dia bersing dia baca doa. Doa tu tidak hasani lah. Sahabat tu kata bacalah, nak masuk neraka lah. Jadi sahabat kata ke dia, bacalah kena masuk neraka. Dia pun kata, tak okey baca doa hak molek bertemu boleh masuk neraka.
Dia kata Allah sumbak neraka bukan kita baca tu, kita tak serupa dengan Nabi. Tu. Tengok bagaimana sahabat faham. Terang mon, let sahabat faham. Kalau Allah pun mu neraka bukan kita baca doa tu, kita tak serupa dengan Nabi mu buat. Dah Nabi mu baca doa tu tempat lain. Nabi mu pun bersih pun mu juga. No. Tapi bila dia bersih, dia baca lagi. Yang mungkin ambil orang lain kita sini sebab apa? Maknanya tak serupa. Bila tak serupa, tidak ikut Nabi lah orang yang jadi cuba tengok. Apa yang saya sebut tu walaupun benda tu kita, walaupun kita tahu benda-benda kecil tu tekan tu dah. Kalau kecil tak okey lah sebut dengan neraka. Kalau kecil tak okey lah, tak okey lah sahabat ni buat gua-gua dengan kau, tak gorang dengan neraka ni. No, siapa akan sebut masuk neraka, maknanya benda ni besar. Kalau kita kecek Kelantan kan, benda hak kecil gitu leweh dah. No. Benda hak kecil gitu boleh tak ikut dah. Kalau lain hak berat lagi tak ikut. Hak tu tak boleh nak ikut dah. Tidak ikut dengan cara betul dah. Benda-benda begitu. Dia ada kitab khusus tu. Ulama kita kumpul. Dalam agama Islam kita ni cukup maklumat untuk kita kenal Nabi kita. Cukup maklumat. InsyaAllah lah kalau ada ruang, jajah sekali kita boleh jenguk-jenguk juga kitab tu, kita tengok bagaimana pandangan sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi ni sebenarnya yang membuka, kita kata mendedahkan kepada kita perbuatan Nabi yang sebenar. Sebab dia hidup sama Nabi. Kita ni 1400 tahun lebih jarak kita dengan Nabi. Okay, baik. Saya nak ambil selagi yang terakhir. La adada muayyan fil mut'ah. Ni. Tidak ada bilangan yang tertentu untuk dilakukan mut'ah ni. Perempuan tu berapa orang syarat dia untuk mut'ah? Tidak ada bilangan tertentu. Boleh setakat mana yang kita mampu. Ni, dia mari banyak. Mengikut Syiah harus melakukan mut'ah ni melebihi daripada 4 orang perempuan. Walaupun lelaki sudah ada 4 isteri melalui perkahwinan biasa. Sebab dalam Syiah ni perkahwinan biasa seperti kita ni lah, dia ada juga. Katakanlah seorang itu sudah nikah dengan cara perkahwinan biasa, tidak mut'ah, 4 orang dah bini dia, cukup kata dia, dia boleh lah. Jadi hak mut'ah ni untuk lebih pada tu. Mut'ah ni betul-betul untuk melepaskan nafsu selain daripada isteri yang sah tu. Tu kan. Kerana apa? Kerana perempuan-perempuan selain daripada isteri-isteri yang sebenar itu, mereka adalah merupakan kekasih-kekasih mustakjarat yang disewa beli. Maka haruslah untuk dia himpun sampai 1000 pun perempuan tu, kerana dia tu mustakjarat, boleh disewa gitu je. Ataupun lebih daripada 1000 boleh. Mana dalil dia? Dia mari banyak riwayat. Sini dia mari dia kata sebahagian saja riwayat dia mari. Dia mari 7 saja dah. Banyak lagi dia kata. Misalnya, dia mari, saya nak ambil hak itu, hak terang. Misalnya daripada Zurarah, ini perawi Syiah, ini perawi besar Syiah ni, Zurarah namanya, perawi Syiah ni. Daripada Zurarah, kata Zurarah, mana Zurarah tanya lah. Dia tanya Imam Ja'far As-Sadiq ni, ma yahillu minal mut'ah, selama mana kita boleh halal kita mut'ah? Perempuan selama mana? Jadi kononnya Ja'far As-Sadiq jawab kata, kama syita, mu nak buat apa? Mu nak baca ayat? Mu cakap apa? Lah, tak ada hak. Bagus. Misalnya daripada Ja'far As-Sadiq lagi, yata laisat minal arba'i li'annaha la tutlaq wala tarithu wa innama hiya mustajaratun. Perempuan-perempuan mut'ah ni tidak termasuk 4 orang tu. 4 orang tu perempuan nikah tu nikah suku. Perempuan dia bukan 4 tu. Kerana perempuan mut'ah ni tidak diceraikan dan tidak menerima pusaka. Dia sebenarnya mustajarah, perempuan sewaan. Khomeini pun guna bahasa ni juga. Khomeini dalam kitab dia sebut kahwinilah perempuan secara mut'ah serapa banyak yang kamu mahu, li'annahunna imra'atun mustajarah. Ni Khomeini sebut dalam kitab dia. Kerana perempuan-perempuan mut'ah itu sebenarnya adalah merupakan perempuan-perempuan sewaan. Sebab kata sewa. Berat. Berat benar. Okay.
Bayar kepada perempuan mut'ah pula disebut, saya sebut dah sebelum ni. Lepas tu tajuk lain pun. Banyak lagi tajuk dia ni Faruk ni. Jadi waktu saya sebut dah sebelum ni lebih kurang tu, mana ada belakang sini, dia buat tajuk-tajuk kecil pula. Harus berkahwin secara mut'ah dengan bini orang. Ada bab khusus dah. Begitu banyak riwayat. Harus seseorang itu menikah secara mut'ah dengan perempuan yang sudah kahwin. Memang dia ada tu lelaki. Banyak riwayat dia orang mari. Ada satu kisah berlaku dalam kitab Syiah. Ni Ja'far As-Sadiq kan. Jadi ada seorang lelaki tu, dia pergi jumpa Ja'far As-Sadiq. Dia kata, saya ni nikah secara mut'ah. Lepas sesal, lepas tubuh baru mari telita. Berasa lain ni bukan dia. Kau nikah dah dia ni. Dia mari telita, lepas dia setubuh tu baru dia telita. Dia berasa bersalah. Dia pergi tanya Ja'far As-Sadiq, dia kata lagu mana saya lepas setubuh dah baru telita. Dia ni bini orang betul. Apa jawab Ja'far As-Sadiq? Ja'far As-Sadiq kata, tak payah tanya mengabar haruh. Enggak boleh. Berat aja. Dia tak selamat. Tak selamat tu lelaki, tak selamat bini pun tak selamat. Kalau mut'ah ni kalau berlaku, dah boleh berlaku. Sentiasa akan berada dalam keadaan curiga. Isteri curiga, suami curiga, maka bagai boleh. Suami bimbang kalau isteri dia, tak boleh harap ni. Isteri pula bimbang tu lelaki dia apa? Tak boleh harap tu sebab bini orang pun boleh tu. Jadi masing-masing curiga. Ni tu dia nak ya. Lepas tu boleh juga mut'ah dengan pelacur boleh. Boleh. Perempuan pelacur boleh. Banyak ke ni mau riwayat dia mari boleh juga dengan perempuan pelacur pun. Banyak riwayat hak berat lagi ni i'aratul furush tahta sitaril mut'ah. Boleh kita pinjam kemaluan perempuan atas nama mut'ah. Misalnya seorang Syiah tu, bila saing dia mari di rumah dia boleh semalam malam tu lah, supaya isteri dia tidur dengan kawan dia tu. Hak tu boleh pahala, harus dalam boleh pahala pula. Ni Ja'far As-Sadiq kok. Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq Syiah ni lah. Bukan Ja'far As-Sadiq ahli sunnah cici sana wakat betul. Misalnya kata Ja'far As-Sadiq, la ba'sa bi an yutamatta' bi amatil mar'ah bi ghairi idna. Fa amma amatur rajul fala yutamatta' illa bi amri. Mana tidak jadi masalah nak nikmati seorang hamba perempuan tanpa izin tuan dia. Kerana dia gini, kalau seorang perempuan merdeka, kita ambil sikit seorang perempuan merdeka, dia ada hamba perempuan. Jadi boleh mana-mana lelaki nak menyetubuhi hamba tadi yang dimiliki oleh perempuan merdeka. Boleh nak sewa, nak uga. Mana dia boleh buat satu perniagaan pelacur. Tetapi kalau hamba perempuan itu dia milik seorang lelaki yang merdeka, tak boleh. Bila seorang itu nak bersetubuh dengan hamba perempuan, yang mana hamba perempuan itu milik lelaki merdeka, kena minta izin dengan lelaki merdeka. Ni juga boleh. Maknanya kalau tuan punya tuan mas lah, kita panggil tuan mas. Kalau tuan mas dia kata tak apalah, maknanya boleh dijadikan perniagaan perempuan. Supaya pelacur, ada ibu ayah, bapa ayah, istilah tu. Cuba tengok, ada beza dengan pelacuran? Tak ada. Tu banyak tu. Banyaklah riwayat dia mari hadirat cukup banyak. Habis. Ni angus tajuk terakhir. Ni Faruk ni. Biarlah kita sebut baru kita nak ayat apa Faruk. Jawazul istimta' bid-duburi dunal farji fil mut'ah. Semasa mut'ah itu mengikut ajaran Syiah dengan begini banyak riwayat, boleh seorang lelaki itu bermut'ah perempuan masa mut'ah, akad mut'ah, tapi dia jima melalui jalan belakang. Dia buat amalan kaum Nabi Lut, boleh. Khomeini berkata boleh lagi tak dia. Cuma ada setengah ulama dia kata boleh, tapi kena minta izin lah, gaya molek lah. Dahsyat yang dia lah. Dahsyat. Binatang betul terfikir awak lagi. Sebab tu dia guna dalam bahasa min syiddati wala'i syiah binikahid dubri ajazu fi'la dhalika fil mut'ah in ishtarat alaih
Wa hadha syudzudun min nisa'i Syiah wa hamaqati tudafu ila hamaqati Syiah wa sakhaf. Cuba fikir, pelik ni ajar pelik ni. Antara benda yang terlajak oleh kerana pemikiran Syiah terlajak, dia tumpu pada set yang tidak betul, sehingga puak-puak Syiah ni mengharuhkan perbuatan kaum Nabi Lut dalam semasa mut'ah. Di mana? Ni pelik ni. Pelik ni. Perempuan hak mut'ah tu dia mensyaratkan, boleh awak tak nikah mut'ah saya, tapi awak kena jimat saya melalui jalan lelaki. Yang ni amalan kaum Nabi Lut. Jadi perempuan tu kena bersyarat kepada lelaki. Hadza syudzudun min nisa'i Syiah, kata Tuhan kita, ini perkara ganjil yang lahir daripada perempuan Syiah. Dia pula syarat, boleh awak nak nikah saya, tapi syarat awak kena jimat saya melalui jalan lelaki. Yang ni amalan kaum Nabi Lut. Dia syarat baru jadi. Ada juga disebut gitu. Misalnya dia buat mari satu riwayat. Benar ni hadis-hadis tempat kita yang tak berlaku ni. Kalau Ustaz Nasir balik cuba panggil dia mari tu, dia ada pengalaman mana? Ada satu kes berlaku di Perak tu, di kalangan Nabi tu. Syiah ni, isteri dia tidak Syiah, ahli sunnah. Tu lelaki dia Syiah. Nak malah duk minta nak melakukan hubungan kaum Nabi dengan isteri dia. Buat mari riwayat gini-gini, Nabi menghalau macam-macam dia kata. Akhir sekali bini dia tosai, akhir sekali berakhir dengan perceraian. Isteri dia tu tak tosai. Sebab isteri dia kata dia baca dalam buku-buku, dalam kata benda tu haram. Akhir pisah. Maknanya benda ni berlaku di Singapura. Siapa rosak tubuh isteri, rosak punggung isteri. Minta maaf lah saya sebut tapi terpaksa kita sebut sebab atas nama amalan. Cuba fikir, kaum Nabi Lut pula balik bumi Tuhan dulu kisah amalan lagu ni. Syiah nak hidup semula, Syiah nak menghidupkan semula ajaran ini. Tengok riwayat, saya nak baca yang terakhir. Baca tengok. An Ammar bin Marwan an Abi Abdullah alaihissalam. Ja'far As-Sadiq. Tengok tu dia fitnah atas nama Ja'far As-Sadiq. Kata Ja'far As-Sadiq, dia kata ada seorang lelaki datang kepada perempuan, dia minta dengan perempuan untuk berkahwin secara mut'ah dengan perempuan ni. Maka perempuan tu kata, boleh, saya boleh kahwinkan diri saya dengan awak, untuk awak sentuh saya, mengikut awak nak lah, awak nak tengok, awak nak sentuh tubuh saya, boleh. Cuma saya minta sekar, awak jangan sentuh kemaluan depan saya. Hak lain tak apa lah. Kepelik gitu. Jawab As-Sadiq boleh kecek gitu. Boleh. Sebab tu ulama kata, kalau awak tahu kaji Syiah ni, awak dapati dia ni sebenarnya boleh. Mari mana ni benda ni? Mari mana? Boleh ni. Siapa dia ajar? Kalau tidak mari Yahudi, Majusi, sebab Majusi terkenal sebagai suatu agama yang mengamalkan set pelik, set ganji. Ni Majusi. Mari situ, tak mungkin mari daripada agama. Mari daripada Majusi, pelik ni. Ada ke perempuan kata gitu? Boleh nak awak ni, tapi awak buatlah macam apa saja awak boleh buat pada tubuh saya, tapi jangan melalui jalan pesekal. Kepelik tu. Nah, berat ni. Gitulah, kata banyak lagi riwayat. Jadi tu saya sebut secara ringkas separuh kitab tu, dalam tempoh tu separuh kitab saya sebut supaya hadiah-hadiah nampak. Itulah sebenarnya hakikat mut'ah ni. Tapi orang kita ni dia tidak tahu. Kalau kita sebut benda ni kepada pokok Syiah di Kelantan pun dia tak percaya. Pertama sekali kerana orang yang tarik dia masuk Syiah pun tak sebut benda-benda lagu ni. Dia tak sebut pun kitab kita ni. Kalau kita sebut, dia kata fitnah. Tak kena kali dia kata ni mereka buat kitab ni. Berat atau berat. Jadi gitulah hadirat saya sebut tu. Semua pun kena ingatlah, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita di universiti tu, cucu-cucu kita di universiti tu, minta supaya Allah jauhkan mereka daripada terjebak dengan ajaran lagu ni. Dia kena nak undur balik, payah dah. Seperti mana ada sahabat-sahabat kita, orang Islam seperti kita, yang mana anak dia sudah terjebak dengan Syiah, akhir sekali terpisah dengan keluarga, tak boleh nak tarik balik dah. Janganlah benda tu berlaku pada keluarga kita. Minta doa lah pada Allah selain pada usaha yang jelas, yang nyata ni, kena doa kepada Allah SWT. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.